أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا من علومه والدارين آمين. Kita dah tinggal semalam 2-3 kali. Semalam malam kemarin jadi ada keuzuran sikit. Jadi hari pagi ni kita mulakan pula kita nak seteruskan. Maka malam ni ataupun pagi esok kita akan tangguh dulu. Kita akan mula pula insya-Allah pada malam Sabtu. Malam Sabtu, pagi Sabtu dengan seterus. Karena di sini malam ni lah malam raya 6. Di pagi sini hari raya juga raya 6. Sebab orang sini ya puasa 6. Puasa 6 hari ambil lepas pada Aidilfitri. Lepas tu seterus puasa 6 hari, maka esok ni dah habis puasa. Sampai hari maka ke beraya lah. Beraya 6 sini panggilan apa untuk ziarah menziarahi. Dua warah buat makan, buat berwah, buat sikit sebanyak kita ini. Masuk dengan masa Covid sekarang ni tu buat sikit-sikit sekodah. Dan pulaknya baca Quran. Esok ni khatam Quran di kubur-kuburan yang bagi yang terpilih lah, bukan semua kubur dah. Jadi kubur sekarang ni pun dah dah PKP. Tak boleh nak masuk pada ini, tapi adalah yang boleh masuk tempat yang tidak ada COVID-19 tu. Jadi pagi ni kita terakhir pagi ni, betul tersambung pula pada malam Sabtu. Jadi 2 hari lepas tu saya ada keuzuran sikit. Sakit kepala, tak boleh nak bangun. Sakit apa tidur tu hingga siang sikit, lepas tu boleh bercakap pada pagi ni. InsyaAllah perjalanan kita akan seterus. Malam kita akan mulai pula pada malam Sabtu, pagi Sabtu dan seteruskan insya-Allah. Ini bab yang ke-12, bab ke-8. Bab yang ke-8. Bermula bab yang ke-8 adalah ia pada menyatakan membesarkan diri. Membesar diri terjemah dari takabbur. Membesar diri bukan dengan makan dah, dengan sifat. Sifat mazmumah, sifat yang dicelakan dia oleh syarak.
Maka membesarkan diri, takabur ni apabila ada dalam hati seorang, nah Allah Subhanahu taala tak akan mengangkat dia, bahkan Allah taala menghinakan, merendahkan dia. Lebih-lebih lagi orang ni di akhirat esok tak dapat masuk syurga Allah taala. Sebagaimana ada satu hadis Nabi, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tiada apa tak masuklah syurga oleh mereka yang ada dalam hati mereka tu daripada sifat takabur. Sekecil sangat ya, mithqala dzarratin, daripada sebesar biji zarah, besar serumuk yang kecil, ada dalam hati dia sifat takabur, sifat membesarkan diri, kata aku ni lebih pada orang tu, lebih pada orang ni, bahkan kita kata aku lebih pada Fir'aun, itu pun dah dikatakan takabur dah. Besar sumuk yang kecil yang adalah hati kamu, bahawa ada sifat takabur, orang ni Allah Ta'ala, Nabi kita bersabda, tak akan masuk syurga dia ni. Tu. Maka dalam hafal hadis Nabi itu mengatakan tak boleh masuk syurga. Maka ulama muhaddisin, ulama hadis mengatakan tak boleh masuk, yakni tak masuk awal, masuk juga masuk akhir. Lepas tu kena seksa dahulu, barulah boleh masuk ke dalam syurga. Tu. Jagakanlah kita buat sifat-sifat mazmumah. Lagi ke datang ni nak cara ke sifat mazmumah. Nah, sifat mazmumah. Kita tengok sahabat Nabi perang. Apabila dia perang benang. Nah, dia perang benang, dia tak ada rasa, dia tak ada rasa besar diri pun tak. Mereka sama saja, balik kerja sama je. Tapi apabila mereka kalah pun mereka tak using. Mereka tak using juga. Mereka duduk sama juga. Kerana mereka tilik kata benang dah kalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan pula dalam hal tu dikatakan ibadat. Nah, ibadat tu berperang, berjihad tu ibadat tu. Jadi kalau kita rasa besar diri, takabur dengan sahabat kita benang, itu dikatakan takabur, besarkan diri, maka tak ada pahala pula dalam kerja tu. Sampai payah juga nak dapat pahala yang sempurna. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, apa membesarkan diri? Bahawa melihat ia seorang akan diri seorang, melihat lebih daripada orang, akan lebih daripada orang yang lain. Dia nampakkan diri dia, dia lihatkan diri dia lebih daripada orang lain. Ada lebih-lebih pada sifat kesempurnaan, janguk ke, cantik ke, lawa ke, harta banyak ke, kereta baru ke, pakaian baru ke, semua dia tilik pada diri dia ni lebih daripada orang lain, maka itulah dia kata-kata kabur. Dia lihat diri dia kata lebih pada orang lain, Allah Ta'ala bagi ilmu dia, Allah Ta'ala bagi dia buat amal-amal ibadat, orang lain tak dapat buat amal ibadat, dia dapat. Masa macam-macam lah hal keadaan sifat mazmumah yang adalah hati kita. Maka nak buat macam manakah kita ada ilmu tak rasa kita lebih pada orang lain, kita ada amal tak nak rasa lebih pada orang lain, iaitu kita ingatnya bahawa ilmu dan ibadat yang kita buat itu ialah pemberian kurniaan pada Allah Subhanahu Wa Taala saja, bukan kita. Allah Ta'ala yang kurnianya, Allah Ta'ala yang memberi taufik pada kita boleh dapat amal ibadat pada dia, seperti belajar ilmu agama. Tu. Dan melihat ia seorang akan orang lain itu lebih henu daripadanya pada seorang. Nampak diri ia besar, besar pada orang lain, sebuah sifat tu besar pada orang lain, dan pula dia nampak, dilihatkan orang lain tu lebih hina pada dia, ni sebuah pakaian, rumah, kenderaan, tempat kediaman, perjalanan, kereta, kenderaan banyaklah.
apa saja tilik kata dia lebih orang lain tu hina, maka itulah takabur. Dah. Maka itulah takabur. Nampak dia begitu. Lalu tu, maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati. Maka ia membesarkan diri itu. Maka ia membesarkan diri itu setengah daripada segala sifat bahagian, segala sifat kecelaan. Setengah mana satu bahagian daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati, mana yang ada di dalam hati seorang. Si pembesarkan diri. Na'udzubillah min zalik. Lalu termintalah pada Allah SWT, moga kita ni jauh daripada sifat takabur. Kerana apabila kita ada sifat ini, Allah Ta'ala akan tak memasuki kita dalam syurga. Siapa dia takabur dulu? Ialah syaitan. Syaitan, iblis, la'natullah. Ada takabur tu. Sahabat ada takabur, besarkan diri lebih pada Nabi Adam AS. Nah, dengan sahabat tu saja Allah Ta'ala membatalkan amalan dia 120,000 tahun yang dia sedangkan buat amal di dalam syurga. Yang dia telah buat amalan syurga 120,000 tahun, tapi batalkan amalan 120,000 tahun dengan perasaan kata lebih daripada orang lain. Aku jadi pada api, Adam jadi pada tanah ya. Tu sahabat tu, ingatlah tuan-tuan, masalah takabur ni biarkan jangan beri ada dalam hati kita. Apabila datanglah hati kita, maka marilah ucapkan istighfar pada Allah SWT. Mudah Allah SWT tu ampunkan daripada kesalahan kita tu. Dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi atau pada kata segala sifat kecelakaan, maka ia membesarkan diri itu setengah daripada sebesar-besar maksiat yang sembunyi, yang tak nampak tengok, yang tak boleh dilihatkan dia, duduk dalam hati seorang. Ada sifat ni, maka hendaklah dibuang, jangan disimpan, dibuang keluar, dibawa keluar tubik pada hati, jangan simpan ke dalam hati sifat ini. Apabila ada perasaan lebih, maka kita jauhkanlah dosa kelebihan itu. Tu Sayyidina Umar, daripada tinggal pakai pakaian baru, tinggal pakai kenderaan yang hebat, yang cantik, dengan sahabat ada berasa megah, ada perasaan takabur dalam diri. Nah, dia lalu tinggal tak pakai baju 13 tapung, unta dia kurus, bukan gemuk macam orang, tak cantik macam orang. Tu Sayyidina Umar. Tapi syaitan takut dia, tahu kata Sayyidina Umar nak berjalan pergi ke mana hari ni. Kalau Sayyidina Umar berjalan nak lalu kepada sebelah masyrik, maka syaitan tak lalu sebelah masyrik, pergi sebelah maghrib. Kalau jikalau Sayyidina Umar nak berjalan masa menjak lagi ke mana, kalau hadap kanan, syaitan tak lalu kanan, syaitan hadap ke kiri. Tu syaitan sangat takut dah Umar. Tu telah berfirman Allah Ta'ala, fabi'sa maswal mutakabbirin. Fabi'sa maswal mutakabbirin, artinya maka sejahat-jahat oleh tetap ketetapan, oleh tempat ketetapan sekalian yang besarkan diri, iaitu api neraka Jahannam. Sejahat-jahat oleh tempat ketetapan, tempat kediaman sekalian orang yang membesarkan diri itu, iaitu tempat ketetapan. Sekalian yang membesarkan diri itu, api neraka Jahannam tu tempat tetapan. Itulah sejahat-jahat tempatnya. Yang tempat kediaman bagi ni lah neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan ya Allah akan dia akan barang, pada barang
yang menceritakan ia ya Allah akan dia akan barang yang menceritakan ia ya Rasulullah. Tu. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan ia ya Rasulullah akan dia akan barang. Apa barang sini? Yakni takabbur. Cerita barang dan daripada takabbur. Mencerita daripada Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia. Dikatakan hadis ini hadis kursi. Hadis kursi, lafaz pada Allah, makna pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya ni? Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal lafzu lahu wa lafzu Abi Dawud qazaftuhu fin nari wa lafzu Muslim azabtuhu wa qala ridai wa izarihi bil ghaibati wa qala ridaihi wa izarihi bil ghaibati. Bukan ridai dak, ridaihi ada wa ridaihi wa izarihi bil ghaibati dengan ghaib, bukan dengan mutakallim dak. Apa? Artinya ketinggian itu selindangku. Siapa aku ni? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian itu selindangku. Dan kebesaran itu kain aku, yakni pakaianku. Kain pakar. Jadi kalau kita bercakap pasal kita ke ridai, kain selindang. Kain selindang tu. Izar ini kain pakar. Kainku mana kain pakaianku. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia barang siapa akan daku akan satu daripada keduanya apa? Sinang aku dan kain aku tu. Siapa dia merebut-rebut akan salah satu daripada keduanya, daripada tu ketinggianku dan kebesaranku tu. Tu. Daripada keduanya, daripada ketinggianku dan kebesaranku. Si aku campur akan dia kepada siapa? Ke dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillahi ta'ala. Siapa dia merebut-rebut ketinggian Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, ketinggian sifat kebesaran bagi Allah, maka Allah Ta'ala akan masuk dia dalam syurga, dalam neraka Jahannam. Berebutlah nak sifat ketinggian, berebutlah nak jadi kebesaran. Tu. Kalau orang tak panggil nama pangkat dia, tak menyaut, tak mulut dia, tak jawab perkataan. Kena panggil tu, panggil ni, baru mulut, baru jawab perkataan. Kalau panggil nama betul-betul Allah lah, tak jawab. Tu. Dia merebut-rebutkan. Dia berbatah-batahkan akan ketinggian Allah dan kebesaran Allah. Karena kedua-dua ni sifat Allah. Dan tiada aku berdoli orang ni, aku capuk dalam neraka, aku tak nak berdolikan dia. Biar dia begitulah. Asalkan sangat nak ambil kebesaranku ni. Tu. Tu bermula kibriya itu meninggi atas yang lain. Tu kibriya. Meninggi atas yang lain. Meninggi dengan bahawa melihat ia seorang. Bagi diri seorang. Melihat kemuliaan akan kemuliaan atas orang yang lain. Dia nampak diri dia tu perasaan lebih daripada orang lain, perasaan tinggi pada orang lain, maka itulah dikata kibriya. Allahu Akbar. Ni takut ni. Kita jadi pemerintah, kita jadi tok guru, kita jadi ustaz, kita jadi tu jadi ni.
maka dalam hati kita nampak perasaan kata lebih pada orang lain tu. Masya Allah, habis. Rasulullah SAW, dia sebaik-baik makhluk, setinggi-tinggi makhluk, tapi dia tak pernah melihat diri dia lebih pada orang lain. Allahu Akbar. Ni paling takut sekali. Pangkat yang bersama dengan kita itulah paling takut sekali. Maka siapa dia Allah Ta'ala bagi pangkat kat dia, maka jaga baik-baik. Jangan perasaan kata dia lebih pada orang lain. Apabila datang perasaan kata lebih pada orang lain, itu membahayakan pada kita sendiri. Ingatlah Allah Ta'ala bagi pangkat kita. Allah Ta'ala bagi ketinggian kita. Apabila Allah Ta'ala bagi, kita jangan perasaan kata tinggi, jangan perasaan kata lebih. Karena Allah Ta'ala menghina bagi mereka yang dia kehendak, dan memulia akan mereka yang kehendak juga. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dan menghina memulialah oleh engkau ya Allah akan mereka yang engkau kehendak, dan menghinalah oleh engkau ya Allah akan mereka yang engkau kehendak juga. Ya, Allah Ta'ala kehendak memulia, Allah Ta'ala bagi pangkat kat kita. Apabila Allah Ta'ala tak nak muliakan kita, nak menghinakan kita, Allah Ta'ala akan menjatuhkan kita di bawah tanah. Sekalipun kita nak, tapi benda tu dah hilang, dah habis lah. Itulah paling takut sekalinya. Masya Allah, sifat takabur ni takut sekali. Tu. Dan azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya, yang ada pada diri seorang, mulia lagi sempurna lagi terkaya. Itu azamah. Keadaan sesuatu yang ada pada diri itu mulia, perkara yang ada di diri itu mulia lagi sempurna lagi terkaya. Apa mulia? Ada pangkat, ada kereta baru, ada rumah cantik, ada isteri pula yang lawa. Tu tak ada apa dah ni. Tu dia. Itu kata azamah. Maka kedua-dua ni sifat hak Allah. Sifat hak Allah bukan sifat hamba. Lalu tu maka yang pertama, maka sifat yang pertama mana? Iaitu kibriya, lebih tinggi daripada yang kedua, daripada sifat yang kedua yang ialah azamah. Kerana ia yang pertama ni kesudahan bagi yang kedua. Sebab apa kata pertama lebih tinggi pada ke yang kedua? Kerana ia yang pertama kibriya tu kesudahan bagi yang kedua. Bagi kedua, kesudahan yang kedua ialah kibriya. Apabila seorang tu ada mulia, ada sempurna kehidupan dia, lagi pula ada kaya pula, tak perlu bedak kepada orang lain, maka dia mari perasaan meninggikan lebih pada orang lain. Nampak dia lebih pada orang lain lah. Itu kesudahan bagi yang kedua. Pasal apa? Boleh katakan kibriya, kesudahan bagi yang kedua. Kerana itu, kenapa? Kerana kibriya, kesudahan bagi yang kedua, dimisalkan yang pertama dengan selindang, dan yang kedua dengan kain yang dipakal di pinggang. Tu dia, kain selindang. Dan yang kedua, dan dimisalkan sifat yang kedua ialah azamah itu dengan kain yang dipakaikan di pinggang. Adalah makna hadis ini bahawasanya keduanya kibriya dan azamah. Adalah makna hadis ini bahawasanya keduanya kibriya dan azamah, dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Tiada patut berkeduanya dua sifat ni melainkan bagi Allah Ta'ala juga. Orang lain tak boleh dapat sama sekali. Kalau ada sifat ni dalam hati kita, walaupun kita janggut panjang sekalipun, pakai kepiah, selalu berserban, selalu pakai baju labuh, selalu mengikutkan sunnah Rasulullah, tapi hati kita perasaan lebih pada orang lain, maka ingatlah semua amal kita habis.
Tak ada sekarang bu. Tu. Maka barang siapa, yakni siapa-siapa membesarkan dirinya di barang siapa, maka seolah-olah ia barang siapa merebut akan sifat Tuhan tu. Siapa dia bahasa besarkan diri, pasal lebih diri dia pada orang lain, maka ini bahasa dia merebut-rebut, membatah akan sifat Allah SWT. Apa? Ya, itu lebih. Sifat lebih ni sifat Allah, bukan sifat hamba. Tu. Maka patut bahawa dilemparkan akan dia akan sifat membesar diri tu ke dalam api. Maka patut bahawa dilempar akan kepada siapa itu ke dalam api neraka. Dilontarkan mereka itu, mereka yang perasaan diri dia tak ada sifat lebih. Nah, orang ni patutnya dilontarkan akan dia, akan barang siapa itu ke dalam api neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tu. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hati seorang ni seberat biji sawi. Biji sawi ni, kalau kat sini biji sawi, biji yang keluar pada atak rumuh, atak kemio masa dahulu. Sekarang ni tak ada dah. Jarang dah orang pakai itu. Atak kemio sekarang ni buat bahasa ayam ni. Buat bahasa ayam, buat rumah pondok bagi ayam. Tak kemia ni. Tak kemia ni yang ada biji sawi kecil-kecil tu. Biji kabuk lah, biji abuk kecil-kecil tu. Ada satu lagi tu biji sawi. Daripada membesarkan diri, sikit pada biji sawi, besar biji sawi, kecil benar biji sawi tu. Dekat sana panggil apa tak tahulah, tapi sini panggil sawi. Seberat biji sawi daripada besarkan diri. Cukup dah. Orang ni masuk neraka dengan sebab ada sebesar biji sawi dalam hati dia daripada sifat takabur. Lepas tu, kalau banyak tak payah cakap lah. Sikit pun boleh cukup dah masuk neraka. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicelakan dia oleh syarak. Besar diri ni sifat takabur, satu sifat yang syarak tu celakan. Satu sifat yang syarak celakan, syarak tak bagi dia tu masuk syurga lah tu. Syarak tak puji, manusia puji tapi syarak tak puji. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan. Allah Ta'ala tak menambahkan pangkat hamba dengan sebab kemaafan kepada orang lain tu. Dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain dah buat jahat, buat salah dengan dia, maka dia dapat maaf orang lain. Tidak menambah, melainkan akan kemuliaan. Orang buat jahat kat kita, orang selalu mengkejikan kita, maka kita ampun, maafkan dia, maka tidak menambah, melainkan kemuliaan Allah memasukkan dalam diri kita. Allah angkat pangkat kita, Allah muliakan kita. Dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala. Tiada merendah diri seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia, akan hamba itu oleh Allah Ta'ala, akan dia ke seorang, melainkan meninggikan akan dia ke seorang oleh Allah Ta'ala. Ni apabila kita merendahkan diri, kita perasaan kata kita ni hina pada orang lain, tidak akan menambah melainkan kemuliaan, melainkan tinggi di sisi Allah Ta'ala.
Maka dipahaman di sininya, kalau kita kehendak tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka perasaan dalam hati kita kena berasa rendah kepada orang lain. Kena berasa rendah pada orang lain. Jangan berasa tinggi. Walaupun kita Allah Ta'ala bagi pangkat yang tinggi. Nah, bagi kita jadi tuan guru, bagi kita jadi ustaz, bagi kita jadi pangkat tu pangkat ni, tapi hati kita perasaan rendah, ketika tu Allah Ta'ala akan angkat diri kita. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi wal Hakim an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, man tarakal libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Artinya, barang siapa, yakni siapa-siapa meninggalkan barang siapa akan memakai pakaian yang elok. Dia tinggalkan pakai, mana tidak pakaikan pakaian yang elok. Pasal apa dia tinggal? Pasal apa dia tak pakai? Kerana merendahkan diri kerana Allah. Kerana merendahkan diri kerana Allah. Tu dia tak pakai kain yang elok kerana rendahkan diri, bukan kerana pitih tak ada, bukan sayangkan pitih. Tu kan merendahkan diri. Nah, bila meninggal pada ketika kuasa ibarat siapa atas pakaian elok tadi. Dia ada kekuasaan, dia ada pitih banyak, tapi dia tinggal tak pakai pakaian elok kerana merendah diri kerana Allah Ta'ala. Merendah diri kerana Allah. Bukan saya pitih dah. Bukan bakhil. Bukan tak nak. Aku tak payah beli. Bayar pakai baru pakai sekejap saja. Tak payah. Jadi dia tak merendah diri kerana Allah. Dia tak pakai tu. Tapi dia tinggal masa ketika dia mampu. Banyak pitih. Tapi dia tinggal tak pakai. Nah, saya menyeru akan dia kepada siapa itu oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Menyeru atas kepala sekalian makhluk. Atas kepala sekalian makhluk, Allah Ta'ala menyerukan dia dahulu daripada semua makhluk. Allah Ta'ala menyeru, alhamdulillah. Nah, dulu dia batas makhluk-makhluk yang lain. Kerana dia atas dunia tak pakai pakaian cantik-cantik. Dia tak pakai pakaian comel-comel. Dia tak pakai pakaian baru-baru. Yang elok-elok. Pakai sekadar je. Nah, Allah Ta'ala akan seru pada hari kiamat di atas kepala makhluk yang lain. Hingga memberi pilih ia Allah. Yakni akan dia kepada siapa itu. Memberi pilih akan barang mana segala hullah iman, segala pakaian iman. Allah Ta'ala bagi pilih dia segala pakaian iman. Hullah ni pakaian iman. Menghendaki ia barang siapa, memakai ia barang siapa, akan segala hullah iman, segala pakaian iman. Ikutlah khairat esok Allah Ta'ala bagi dia pilih. Hei hamba-Ku, hei alhamdulillah, kamu pilihlah mu nak pakai pakaian apa pada hari ini. Kerana kamu tak ada dunia itu. Mu tak pakai pakaian comel-comel, tak pakai pakaian yang elok-elok. Kerana kamu merendahkan diri kerana aku. Padahal mu tak ada pitih, tapi mu tak pakai. Masya Allah, ni kalau tengok orang dulu nah, ahli tasawuf. Kita payah nak amal sini ni. Baju kita kalau tidak gosok, kita tak pakai. Kena gosok ini cantik, baru kita pakai baju tu. Baju kita harga murah-murah, kita tak pakai. Kita pakai baju harga mahal-mahal. Semua cantik, comel baju. Gosok baju. Masya Allah. Kita macam tu. Siapa-siapa pun sekarang ni nak pakai baju yang yang tak lawa tu memang hati. Tak legi aku.
Pakai apa lagu ni Allah lah belahnya. Tu. Tapi Allah Ta'ala dah janji bagi dia, siapa akhirat esok meruduk tah dunia mun tak pernah pakai pakaian yang elok-elok. Hari ni hai hamba ku mu pilih nak pakai pakaian mana, pilih mu hendak nak mana. Masya-Allah. Ni kita takut sekali ni. Baju kita dalam mari itu penuh almari. Penuh almari. Hari ni baju ni, esok baju ni, lusa baju ni. Baju kita tu penuh. Lima hari beraya, 5 hari lah baju kita. Masya Allah. Nah, ni ayat katanya kelebih. Bukan kata perkara tak boleh. Boleh, perkara boleh itu. Perkara yang boleh bukan tak boleh. Tapi dia orang ni, dia tinggal pakaian tu bukan kata dia pilih tak ada. Bukan kata dia tak mampu. Dia mampu. Tapi dia tak nak pakai kerana merendah diri pada Allah Ta'ala. Sampai hari kiamat esok, Allah Ta'ala bagi pilih pada dia. Mu nak apa hai hamba ku? Mu ambil. Ambil. Nak pakai pakaian apa? Tu. Apa makna dia menyeru? Dengan kata hadis ni, dikehendaki dengan menyeru atas kepala segala makhluk itu apa? Dikehendaki bahawa memasyhurkan akan dia kepada siapa itu oleh Allah Ta'ala, mencurkan akan dia, mensiarkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia. Antara semua manusia Allah Ta'ala masyhurkan. Dia kata orang ni lah duduk di atas dunia hari itu tak sanggup pakai pakaian cantik kerana rendah dirikan pada aku. Hari ini aku masyhurkan kamu. Kata seorang yang tawaduk dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang siapa itu. Allah Ta'ala bermegah-megah dengan dia. Dan makna hullah itu dua helai kain yang baru, selinang dan kain yang dipakai pidi pinggang tu. Tu hullah pakaian. Nah, selinang dan kain dipakai di pinggang. Dan honyo-sonyo adalah membesarkan diri itu. Sangat besar dosanya membesarkan diri. Masya Allah. Dosa yang sangat besar bagi seorang itu membesarkan diri. Cukup dah kita semayang, kita belajar, kita ibadat. Apa-apa banyaklah kita ni. Tapi ada sifat yang ni dalam hati. Masya Allah, habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hingga tiada masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya, hati mereka tu sebesar biji, seberat biji sawi daripada besarkan diri. Tak masuk syurga orang dalam hati sebesar biji sawi, besar biji yang halus, besar seremut yang kecil. Tu daripada sifat besar tak masuk syurga. Maka tafsir hadis tak masuk syurga, yakni tidak masuk awal. Tidak masuk awal, masuk juga tapi masuk akhir. Itu tafsir hadis. Tapi lafaz hadis tak masuk syurga orang ada sifat takabur. Pasal apa boleh kata tidak masuk syurga orang ni? Kerana ada di bawahnya, di bawah besarkan diri itu 3 macam, 3 bagai daripada kekejian yang besar, daripada sifat yang keji yang besar. Daripada kekejian yang besar, daripada sifat yang keji yang besar, diisi syarak tu ialah ada 3 bagai, 3 macam. Apa? Yang pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala. Satu, yang tersebut pada hadis yang terdahulu, yakni pada Sahifah 51. Al-kibriya ridai wal azamatu izari tu. Yang kedua, mengingkarkan yang sebenar. Mengingkarkan perkara sebenar, tak terimakan perkara yang sebenar. Dan mengingkarkan dan menghinakan manusia.
Perkara yang sebenar dia tak terima, dan pula ia menghina pula akan manusia. Dalam takabur. Sabda Nabi SAW, al-kibru man batara al-haqqa wa ghamatan nasa. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aduh. Artinya bermula membesarkan diri itu perbuatan mereka yang menolak ia mereka akan yang sebenar. Perbuatan orang yang menolak akan perkara yang sebenar. Perkara yang sebenar dia tak nak. Nah, seperti tak nak dengar nasihat. Orang bagi nasihat agama pada dia, dia tak nak dengar. Itu masuk dalam kata takabur dah tu. Kalau budak-budak bercakap, walaupun benda sebenar, dia tak nak dengar. Dia pegang kata, aku ni makan garam dulu padamu. Aku ni mandi air panas belum padamu lagi. Aku nak dengar mu. Oh, dah. Masya Allah. Ni. Dan merengkarkan ia mereka akan dia akan sebenar. Tak terima pula. Menolak dan tak terima. Dan menghinakan ia mereka itu akan manusia. Bukan setakat dia tak terima dia akan sebenar, bahkan manusia pun dia menghinakan. Itu dia. Yang ketiga, bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Bahawa membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Jadi apabila lah kita ada sifat tinggi, sifat takabur, sifat membesarkan diri, maka ingatlah bahawa kita tinggalkan segala sifat kepujian. Tu sifat kepujian. Nah, sifat qanaah, madar dengan Allah, dan sifat sakhawah, kasih oleh Rasul, sifat tawaduk. Tu sifat tu. Kita tinggal segala sifat kepujian. Pasal apa? Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia orang yang membesarkan diri itu kasih bagi manusia. Tak kuasa dikasih ke manusia akan barang yang kasih ia orang besarkan diri bagi dirinya tu. Ia tak kuasa nak kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia orang besarkan diri ni bagi diri dia. Ia tak kuasa nak kasih kalau sama barang yang dikasih bagi diri dia. Padahal Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sebenar ke tiada beriman seorang kamu sehingga kamu kasihkan bagi saudara kamu sebagaimana mu kasihkan bagi diri kamu. Mu kasih bagi diri kamu bagaimana, maka macam itulah mu kasihkan saudara kamu. Kasih bagi diri kamu ada makanan, mu kasih juga orang lain ada makanan. Kasih diri kamu ada kenderaan, mereka begitu kasih dia kenderaan juga. Jadi orang ada sifat besar dalam hati, sifat membesar di dalam hati, dia tak kasih benar yang ada diri sama dengan orang lain. Bahkan dia perasaan kata dia ni bila akan lebih pada orang lain. Ini kita boleh takut ni. Sebab tu kita duduk kat sini, kita tengok orang Palestin, Masya Allah mereka kena bom, kena apa itu gini. Kita duduk sini ni, kita rasa rusing doa pada mereka, ya Allah tolong mereka ya Allah. Tolongkan mereka ya Allah. Tu. Dan tiada kuasa ia orang besar diri ni merendah diri. Dan tiada kuasa ia orang besarkan diri ni meninggalkan marah dan dengki atau marah dan meninggalkan dengki. Tu orang besarkan diri. Ia tak mampu dia nak rendah diri ke orang. Ia tak mampu nak tinggalkan marah. Ia tak mampu nak tinggalkan dengki. Dan berlemah lembut atau pada kata marah, meninggalkan berlemah lembut pada menasihat. Tiap-tiap kali ia nasihat pada orang, tiap-tiap kali nasihat pada orang, dia berasa marah, berasa keras. Tak ada lemah lembut nasihat ke orang. Dan meninggalkan riak. Tu pula Allah meninggalkan marah.
dan tiada kuasa ia meninggalkan riya, meninggalkan buat amal hendak buat orang lihat. Tak kuasa nak tinggal benda tu. Tu sifat takabur. Sebab itulah siapa dia ada takabur, punca bagi kecelaan semua. Tu. Pendeknya, tiada ada kelakuan yang dicela yang oleh syarak melainkan mengerjakan akan dia oleh orang besarkan diri itu. Tu. Malaikat mengerjakan akan dia kelakuan dicela ni oleh orang yang membesarkan diri. Itu kelakuan pendeknya. Tak ada dah kalau dia dicela syarak. Malaikat mengerjakan dia oleh orang besarkan diri. Orang besarkan diri itulah satu kelakuan yang dicela oleh syarak. Tak ada. Tu. Dan tiada ada kelakuan dipuji melainkan meninggalkan ia seorang. Tu akan dia akan apa? Akan besarkan diri tu. Tu. Tiada ada kelakuan dicela yang oleh syarak melainkan mengerjakan akan dia akan apa? Akan besarkan diri oleh orang yang besarkan diri. Itu. Malaikat yang kerjakan perkara yang besarkan diri itu. Itu. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan ia seorang akan dia akan sifat membesarkan diri itu. Itu dia akan dapat kelakuan dipuji. Kalau ia kerjakan sifat membesarkan diri, itu tidak dapatkan dia melainkan sifat yang dicela oleh syarak. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri itu, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat diri manusia. Yang pertama dia kena tahu kata hakikat diri pada mana. Aku datang daripada tanah, kembali pada tanah asal. Yang kedua, aku datang pada air mani, keluar tempat yang kotor, akan pergi tempat yang kotor. Tu tahu hakikat diri. Bukan kita nak tinggal atas muka bumi ni buat tukar langit tak. Kalau kita buat tukar langit, kita boleh kita ada sifat takabur. Boleh buat tukar ke langit. Apa dengan rasa kita tak mati, okey. Okey itu rasa gitu. Tapi apabila lah kita ada mati, kubur sentiasa menyeru kita hari-hari. Mati dengan hidup ni semacam mata hitam mata putih ya. Allah Ta'ala kehendak hidup kita. Bila masalah Ta'ala kehendak matilah kita. Tu. Dan bahawasanya permulaannya manusia itu, dan bahawasanya permulaannya manusia air mani yang binasa. Tu. Air mani yang binasa apa? Kemuruh. Yang bau tak sedap. Yang bau hanyai, bau busuk. Dan kesudahan manusia bangkai yang keji pula. Mari datang daripada air mani yang binasa, yang rusak, yang bau tak sedap, kemuruh. Dan kesudahan manusia bangkai yang keji. Apabila mati pula bangkai pula jadi. Tapi apabila kita rasa sifat takabur ni, rasa apa lebih? Ada lebih atas diri dia. Dan ia manusia pada antara demikian itu, antara air mani dan bangkai keji ni, menanggung akan tahi pula. Antara sama tu, antara air mani dan bangkai yang keji ni ada menanggung akan tahi. Dalam diri dia ada tahi semua. Apa yang ada dalam manusia yang elok? Semua atas diri dia ni ada tahi. Tahi kuku, tahi gigi, tahi hidung, tahi mata, tahi telinga, tahi rambut, tahi. Semua dalam tubuh dia ni ada tahi. Kalau dia tak cuci, sebab tu manusia kalau cuba tak mani boleh 3 hari ya. Bahulah tak larang nak tengok, tak larang nak duduk,
Nah, tu mana manusia. Dan bahawasanya asalnya asal manusia ketiadaan. Dan pula asal manusia ada ke tak ada, ialah tak ada. Manusia ni tak ada. Kemudian dijadikan asal manusia daripada tanah. Seperti Nabi Adam AS. Kemudian dijadikan akal manusia sendiri daripada air mani. Asal kejadian dia daripada masa Nabi Adam ialah pada tanah. Kemudian manusia jadikan diri sendiri iaitu dengan air mani. Kemudian daripada darah. Selepas dah air mani duduk dalam perut dan rahim ibu 40 hari jadi setekuk darah. Jadi seketul darah. Kemudian daripada seketul daging, lepas 40 hari seketul darah jadi bulat-bulat seketul daging. Dan tiada ada baginya tiada ada baginya bagi seketul daging ni. Pada seketul daging yang ada dalam rahim ibu tidak ada apa? Pendengar, sifat pendengar tak ada. Dan tiada pengetahuan, tidak ada bagi pengetahuan, sifat mengetahui pun tak ada. Dan tiada pelihat, dan tidak ada baginya pelihat. Dan tiada hidup, tiada ada baginya tu hidup. Dan tiada kekuatan, tiada ada baginya tu kekuatan. Itu manusia asal kejadian. Kemudian dijadikan baginya, bagi seketul daging itu segala yang tersebut. Apa? Pendengar, pelihat, pengetahuan, penghidup, kekuatan. Allah Ta'ala jadi lepas pada tu. Dan pula bahawasanya mengerasi akan manusia, mengerasi akan dia ke manusia oleh penyakit pula. Apa yang keluar atas dunia ni, duduk sebulan sakit demam, ambil badan tu lagi ni, ambil lama mari dah kita dah sakit, bukan baru. Tapi sekarang ni datang penyakit yang besar sikit pada dulu, penyakit COVID katanya, COVID-19 yang paling korang takut sekali. Padahal penyakit datang atas kita ni semenjak pada awal lagi. Nah, cuba kita tilik. Ya Allah bagi penyakit dah kita ni, kita dapat sedar, ya Allah, aku nak tinggal macam mana di atas dunia, ya Allah. Aku ni hakmu, ya Allah. Bila kau kehendak ku hidup dalam dunia. Bila kau hendak mati, matilah aku ni. Pasal apa? Pasal aku ni hakmu, ya Allah. Tengok ni, duduk molek-molek, duduk comel-comel kita dulu. Ada rumah besar, kereta cantik. Nak pergi ke mana dapat boleh pergi. Nak kerja apa boleh dapat. Nak makan apa boleh makan. Tapi apabila datang penyakit COVID-19, Masya Allah, terputus habis. Hingga kita rusing, bosan aku nak makan sepenuh tak dapat. Nak berjalan pun tak dapat. Nak pergi kat tu kat ni pun tak dapat. Tak dapat sempurna. Pergi pula kena pakai pula mes, tak pakai mes, satu penyakit pula. Masya Allah, tengok. Allah Ta'ala buat macam tu, suruh kita uzlah di rumah, kata, kamu ni kalau aku tak buat macam ni, selalu mu pergi mana-mana, tak balik pun ada. Berkelo-kelo di mana-mana tempat, di pantai, di tempat orang ramai-ramai. Tapi apabila kau tinggal kat rumah, ingat ke aku, zikir pada aku, istighfar pada aku. Tu seolah-olah begitulah. Tu. Terkadang sakit terkadang sakit manusia ni dengan tergagah, dengan terpaksa. Bukannya nak sakit pun, datang kesakitan dengan tergagah. Dan lapar manusia dengan tergagah, kerana lapar, tak ada makanan apa itu ini. Dan dahaga manusia dengan tergagah. Dan terkadang menghendaki manusia akan mengetahui sesuatu, maka jahil manusia akan sesuatu. Ia nak tahu sesuatu tapi jahil ke sesuatu. Sebab orang tak ada alim. Alim bagi yang ada atas diri dia. Banyak lagi perkara yang dia tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa fawqa zi ilmin alim. Dan atas tiap-tiap orang yang punya ilmu ialah ada orang yang lebih mengetahui lagi. Bukan aku alim nombor satu, orang lain tak ada. Alim padamu ada lagi. Tu. Angka terkadang menghendaki akan mengetahui sesuatu, maka jahil manusia akan dia ke sesuatu. Dia nak menghendaki sesuatu tapi jahil ke sesuatu. Ini manusia.
Dan menghendaki ia manusia akan melupakan suatu, maka ingat ia manusia akan sesuatu. Dia kehendaki nak lupa, tapi ia tak boleh lupa, ia ingat suatu tu. Kehendaki nak tahu, tapi tak tahu, dia tak tahu suatu tu. Masya Allah, ini manusia. Dan menghendaki ia manusia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia manusia akan sesuatu. Dan benci ia manusia akan sesuatu, maka beri manfaat ia manusia akan sesuatu. Dan benci ia manusia akan sesuatu, dan maka beri manfaat ia sesuatu akan manusia. Ia benci benda tu, dia tak ada nak. Seperti miskin, tak ada nak. Sikit kata tak ada, tapi sesuatu tu beri manfaatkan dia. Sesuatu yang baik, benda yang baik. Itulah macam-macam apa-apa. Dia benci benda tu, tapi benda tu beri manfaatkan dia. Dan ingin ia manusia akan sesuatu, maka berdorak ia manusia akan sesuatu. Benda tu dia ingin, tapi benda tu berdorakkan dia. Kemudian kesudahannya manusia mati dan hisap. Tu hak akhir sekali. Ini kita suka, ini kita benci, semua tu kadang-kadang benda yang kita suka, tak dapat. Benda yang kita benci, dia dapat. Akhir sekali kesudahannya ialah mati. Lepas dah mati dan hisap. Ada kira cara pula kehidupan kita yang ada di atas dunia ni. Abdul Qadir, aku bagi anggota pada kamu, aku bagi nikmat pada kamu. Kenapakah engkau tak belanjakan harta dan nikmat itu kepada aku? Aku bagi harta pada kamu. Kenapa kau belanjakan harta pada maksiat? Kenapa kamu tengok kamu orang miskin-miskin, duduk dalam kesansaraan, duduk kemiskinan, dalam payahan, tapi kamu dalam mewahan? Semua tak akan ditanya. Nak lari tak boleh. Maka jika ada manusia daripada isi neraka, kalaulah manusia tu daripada isi neraka, dia ni ahli neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripada manusia. Kita di atas dunia jumpa anjing babi, kau Allah lari, tak nak tepuh, tak nak bersetuh dengan dia. Nampak anjing tak nak bersetuh. Kalau tepuh menurut najis ni Allah nak basuh 7 kali. Tapi manusia apa jadi isi neraka, maka dia ni lebih teruk daripada anjing dan babi lagi. Kerana anjing masuk syurga, tok nenek dia menanam ketumit masuk syurga tu. Maka kerana apa membesarkan ia manusia akan diri manusia. Kenapa kau membesarkan diri? Kalau kamu tu bukan daripada ahli syurga, kamu daripada ahli neraka, lebih anjing babi lagi pada kamu. Kalau apa kau patut mentandu besarkan diri? Mu tak patut besarkan diri. Dan ia manusia tu hamba yang heno, yang lemah. Mu tak patut besarkan diri. Dan ia padahal manusia hamba yang heno lagi lemah segala-gala. Dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya mereka. Kamu besarkan diri kamu, tapi apabila membasuh tahi dengan tangan, tak boleh nak basuh dengan lain. Nak sapu tak boleh. Tiap-tiap hari menggunakan kotoran kamu tu dengan tangan kamu sendiri. Tiap-tiap hari kata tu. Patut kau besarkan diri bagi mereka yang basuh tahi dengan tangannya mereka tiap-tiap hari, dan menanggung mereka akan tahi itu selama-lama hingga sampai mati. Sampai mati pun wajib kena mandi pula, membuangkan tahi yang luar dan yang kat dalam, luar lagi buang, dan dalam perut lagi buang. Kena buang semua. Nak semayang tu tak boleh. Kalau tak mandi, tak boleh semayang. Haram semayang, tak tahu orang tak mandi. Tak mandi mayat. Wajib kena mandikan mayat. Mandikan mayat tu wajib. Kalau mati seorang tak mandi, nak pergi semayang, Allahu Akbar, tak dapat nak semayang. Ini mana manusia yang perasaan diri dia tu perasaan lebih. Ni Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita boleh jauhkan bersifat takabur. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga semua. Amin. Wallahu a'lam.
Bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka begitulah kita akan sambung pula pada malam Sabtu. Karena malam ni besok raya kat Sydney. Kalau hari Jumaat atau malam Sabtu, insya-Allah kita tidak ada keuzuran apa.